Okey, kita teruskan dengan sesi seterusnya, iaitu modul 1, pengenalan kursus integriti dan anti rasuah oleh penceramah kita, PPJ Puan Suryani binti Ali. Baik, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, saya Suryani binti Ali. Seperti yang telah dinyatakan tadi, salah seorang yang akan berkongsi mengenai modul pertama, kursus integriti dan anti rasuah, satu pengenalan. So ini adalah modul pertama bila kita mengajar QR ini di dalam kelas nanti. So saya kongsikan dahulu dari segi slide yang kita telah pun sediakan di bawah jawatan kuasa ini untuk rujukan kita bersama. Untuk yang hasil pembelajaran, yang pertama tu adalah memberi pengetahuan tentang kepentingan QR. Kita nak bagi tahu dia kenapa dia berada dalam kelas QR ni. Sebab QR ini kita nak dia bukan sahaja ready sebagai seorang bakal yang akan masuk dekat dalam industri ni, yang dia ada pengetahuan mengenai anti rasuah, tetapi juga menanam prinsip anti rasuah itu sebagai satu perlakuan ataupun satu tindakan, satu pegangan dalam pelaksanaan kehidupan seharian. So itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan tentang latar belakang dan gambaran keseluruhan QR. So dalam kelas pada hari ini, kita akan bagi tahulah bagaimana dia melalui 14 minggu dalam kelas ini. Tapi alhamdulillah tadi saya rasa para tenaga pengajar sekalian telah mendapat satu gambaran yang sangat jelas daripada Dr. Jurin tadi bila beliau menerangkan mengenai topik yang disampaikan sebentar tadi. Saya tengok daripada pembentangan itu, dia sangat membantu dalam kita menyampaikan modul 1 ini nanti juga. So yang ketiga adalah memahami pendekatan yang akan digunakan dalam kursus ini. Kita akan menyatakan di dalam modul ini juga akan dinyatakan bagaimana pendekatan untuk mereka mengikuti QR ini dalam tempoh 14 minggu. Maksudnya penerang yang jelas lah. Saya ingat perkara ini memang satu yang standard kepada para pensyarah di kampus masing-masing, sebab pada kami di SPRM ini perkara yang barulah. Jadi saya pun belajar juga dalam pembentukan pembangunan modul ini dan juga sesi pengajaran yang dilaksanakan di kampus. Okey, so yang keempat ini tuan-tuan dan puan-puan adalah melaksanakan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Jadi inilah dia dalam modul yang pertama. Saya rasa ini sangat basic dan boleh disampaikan dengan baik oleh tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, kita bergerak kepada slide yang kedua. So pada slide yang kedua ini kita paparkan mengenai kebimbangan terhadap golongan muda. So untuk slide yang ini, apa yang perlu kita bentangkan, apa yang perlu kita bagi tahu adalah sebenarnya timbul kebimbangan terhadap golongan muda ni rentetan daripada satu kajian yang dibuat oleh UKM satu masa dahulu macam lama lah kan, memang lama pun, pada tahun 2002. Perkara ni masih lagi dipegang dan menjadi satu benchmarking lah untuk kita melihat bagaimana anak muda suatu waktu dulu itu. So dalam kajian ini, kajian persepsi rasuah di Malaysia ini, responden untuk pelajar pada masa itu adalah 494. So hasil dia apabila dibentangkan, dia mendapati bahawa 30.5% responden pelajar kita mengatakan sanggup terima rasuah sekiranya ada kuasa dan peluang. So apabila perkara ini ditabelkan kepada kerajaan, so ini yang kita katakan timbul kebimbangan. Kenapa timbul kebimbangan? Sebab kita kan nak melihat anak-anak muda, para pelajar kita ni, dia kan bakal pelapis. So bayangkan kalau bakat pelapis ini di peringkat awal, dia tak masuk lagi dalam industri, dia telah ada satu rasa dan kata saya sanggup terima rasuah. Dia tak nampak pun yang rasuah itu adalah satu yang salah. Dia tak nampak rasuah itu adalah satu jenayah. Jadi bila perkara ini timbul, sesuatu perlu dilakukanlah pada tahun tersebut, sehinggalah pada masa kini perasaan itu masih lagi dibawa-bawa. Macam kami di SPRM inilah. That's why program-program yang kami anjurkan, yang kami buatkan, kami masih melihat perkara ini, apa perlu kami buat untuk mengubah persepsi pelajar kita ini daripada melihat rasuah itu sebagai satu peluang, tetapi kini melihat dia sebagai satu jenayah dan dia perlu diperangi. Okay, so ini perkara pertama dari segi kajian dia. So apabila disemak dari segi
keputusan ataupun hasil tangkapan oleh SPRM melibatkan golongan belia. So semasa data ini dibuat, golongan belia yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang ditangkap di bawah kesalahan rasuah berumur 40 tahun ke bawah. Dalam statistik, daripada tahun 2018 hingga 2020, data ini kami sentiasa update lah. So nanti tuan-tuan dan puan-puan, pada tenaga pengajar sekalian, mungkin pada tahun hadapan data ini kita boleh semak di portal sprm.gov.my. Kita akan updatekan tangkapan-tangkapan itu di sana mengikut kategori umur lah. So bawah 40 tahun, so itu adalah data terkini. Okey, so hasilnya adalah 49.7%. Hampir kepada separuh dari tangkapan ini adalah mereka di bawah umur 40 tahun. Dan bila mereka ini yang kita tangkap ini, siapa mereka sebelum itu? Mungkinkah mereka ini yang telah menjawab soalan 2002 tadi? So menjadi kenyataan. So ini yang perlu kita bagi tahu kepada para pelajar ini, once bila dah masuk dekat dalam industri, mana-mana industri sekalipun yang mereka ceburi, prinsip dalam diri yang utama yang perlu ada adalah benci rasuah tu. Bukannya dia bersekongkol ataupun bukannya dia melihat itu adalah bagi satu peluang untuk dia menjadikan kehidupan dia lebih mewah. So ini yang that's why kita timbulkan data ini untuk menimbulkan juga kerisauan dan juga sebagai satu amaran awal kepada para pelajar ini, you jangan terlibat. So, Alhamdulillah, kerajaan kita memang sangat committed. Komitmen ini dapat diterjemahkan menerusi tindakan mereka, tindakan kerajaan kita ini melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional yang telah pun berakhir pada penghujung tahun lepas, tetapi kita mungkin akan mendapat pelan ini mungkin akan ditambah baik. Kita menunggu sahaja sekarang daripada pihak kerajaan. So apa yang berlaku semasa pelan ini dilancarkan? So di dalam pelan ini adanya 6 strategi, 17 objektif strategik dan 115 inisiatif. Ini tuan-tuan dan puan-puan saya lebih tahulah. Okay. Cuma yang menarik di sini adalah salah satu objektif strategik yang dinyatakan di dalam pelan ini adalah dia memperkenalkan kursus mata pelajaran wajib di IPT pada peringkat sijil, diploma dan sarjana muda yang menekankan kepada aspek kenegaraan, etika, peradaban, nilai, integriti dan falsafah. So apabila objektif strategik ini dinyatakan di dalam pelan, so ia juga disambut baik oleh agensi. So terima kasih banyak kepada Kementerian Pengajian Tinggi sebab menerima baik, memberi kerjasama kepada kami di SPRM untuk mengambil tindakan susulan dan juga tindakan lanjut daripada pelan ini. So itu yang keluar arahan wajib tu. Berdasarkan kepada keputusan JECMA yang dikeluarkan pada tahun 2021. So hasilnya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini pengetahuan mengenai anti rasuah ataupun secara spesifiknya khusus anti rasuah dan integriti ini diajar di institusi pengajian tinggi. Maksudnya kita telah berjaya memasukkan dia di dalam sistem pendidikan secara rasmi. Kenapa tadi? Berdasarkan komitmen kerajaan dan juga kerjasama dengan agensi. So kita berjaya. Tujuan asalnya adalah untuk yang tadi mengurangkan, untuk menghapuskan kebimbangan golongan muda kita tadi. So sekiranya perkara ini ada, dengan harapan anak muda ataupun para pelajar yang mengikuti kelas ini, dia akan menimbulkan satu rasa dan juga prinsip yang mereka pegang, benci kepada rasuah. Okay, so kita berkongsi juga apakah dia program-program pencegahan rasuah yang telah pun ada di IPT. Mungkin sebelum ini, minta maaf bercakap di sini, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak ada pengetahuan ataupun dia tidak tahu ada tidak aktiviti ataupun program-program sedia ada yang telah pun dirancang berkaitan dengan aktiviti pendidikan anti rasuah di peringkat IPT. So jawapan dia memang ada. Okay, so kalau kita ingat semula kajian tadi tahun 2002 apabila dibentangkan dengan data 30.6 tadi, so kita pun mencadangkan
kepada kerajaan untuk diwujudkan satu kelab pelajar di semua institusi pengajian tinggi, yang kelab ini adalah untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti pendidikan anti rasuah untuk disebarkan di kampus masing-masing. So pada waktu itu wujudlah Sekretariat Pencegahan Rasuah yang selepas itu telah dijenamakan dengan nama Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. So sehingga sekarang kita telah pun ada figure 117 Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ataupun AMAR di seluruh negara. So kita ada di 20 universiti awam, ke semua universiti awam kita ada AMAR, kita ada di 27 institusi pendidikan guru, di 55 institusi pendidikan MARA ataupun ITMA, dan sehingga pada 31 Disember tahun lepas kita figure di bawah universiti swasta ini telah pun meningkat kepada 17. So dijangkakan jumlah penubuhan AMAR di kolej-kolej ataupun di universiti swasta ni dia akan meningkat kerana kerjasama dan juga komitmen pengurusan tertinggi di sebelah universiti swasta ni yang semakin melihat keperluan aktiviti pelajar berkaitan dengan anti rasuah. So kami menunggulah daripada pihak swasta untuk tujuan itu. Selain daripada itu juga, kita telah berjaya kita telah berjaya menawarkan satu kursus berbentuk badan beruniform. Kita telah mentauliahkan mereka dengan pegawai integriti muda. Okay, so pegawai integriti muda kepada 26 orang pelajar yang berjaya menamatkan latihan core ini. Okay, itu di bawah core curriculum. So di bawah kurikulum pula ini yang kita ada sekarang, khusus integriti dan anti rasuah ni. Okay, dan dia wajib kepada semua para pelajar di dalam yang sedang mengikuti ijazah sarjana muda, diploma dan juga sijil. Dan saya banggalah mengatakan bahawa di awal-awal peringkat KIAR ini Dr. Fazila memang seorang yang sanggup bersusah payah dengan SPRM untuk memulakan projek rintis ini di UKM, dan sebanyak kita orang belajar daripada Dr. Fazila, dan disebabkan komen-komen dan juga penambahbaikan daripada beliau dan juga rakan-rakan di situ, inilah yang sekarang ini kita ada kursus integriti dan anti rasuah. So, pendekatan yang digunakan untuk kursus ini adalah experience based learning. Kenapa kita memilih experience based learning ini? Sebab kita benar-benar ingin dekat dan juga nak pelajar kita ini tahu berdasarkan pengalaman sebenar para pegawai tenaga pengajar daripada SPRM ini, mereka berkongsi kisah-kisah yang dialami sebenar semasa berada di lapangan. So kita kongsikan dekat situ. Kenapa? Sebab kita nak dia melihat bahawa kes rasuah ataupun isu rasuah ini adalah sesuatu yang benar, dan sekiranya tidak diambil tanggungjawab atas bahu individu, maka kita akan menjadi lebih parah. Jadi kita cegah sebelum dia menjadi parah dengan cara kita memberi pengetahuan. Bila mereka telah ada pengetahuan, dan mereka akan melaksanakan ataupun menggenggam prinsip ini sebagai amalan seharian. Okey, tadi kan saya ada sebut dalam saya excited nak berkongsi itu, saya bagi tahu bahawa keputusan ataupun hasil yang menjadikan subjek ini wajib juga adalah daripada keputusan mesyuarat JK Kemar ataupun Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah. So ini yang menjadikan kursus KIAR ini sebagai salah satu kursus MPU mulai tahun 2023. Daripada mekanisme ini. So ini kandungan ini telah pun dikongsikan oleh Dr. Zurin sebentar tadi. Cumanya di dalam kelas kita mengatakan kursus ini sekarang dia ada 10 modul lah, dengan 2 modul baru yang kita tambah baik. Dengan harapan dengan melalui modul ini mereka faham, mereka ada pengetahuan, dan akhirnya mereka menghayati akan kepentingan sebagai warga negara Malaysia yang perlu untuk bersama-sama dalam agenda memerangi rasuah ini. Okey, ini yang konsep yang saya nyatakan sebentar tadi. Kita memilih untuk menggunakan konsep experiential based learning ini sebab kita benar-benar ingin apa sahaja kisah ataupun pengalaman ini agar lebih dekat di hati para pelajar
yang mengikuti kelas inilah. So biasanya di dalam kelas, selain daripada tenaga pengajar yang dijemput, terutamanya pegawai SPRM untuk berkongsi topik-topik teknikal seperti rasuah dihina, maruah dibina, jenayah korupsi itu taklah, liability korporat. Kita juga boleh menjemput pegawai-pegawai SPRM yang terlibat dalam kes-kes yang menarik untuk dikongsikan terus di dalam kelas. So bagi tujuan tersebut, sekiranya para tuan-tuan dan puan-puan tenaga pengajar sekalian menginginkan untuk kita jemput pegawai-pegawai yang ada pengalaman sebagai pegawai penyiasat kes-kes yang menarik, boleh terus berhubung dengan pegawai-pegawai SPRM di negeri. Sebab perkara ini kita telah memang nyatakan kepada mereka untuk bersiap sedia membantu IPT dari segi perkongsian ini. Dan daripada itu juga dari segi sesi aktiviti kelas, sekiranya ada dianjurkan lawatan, kita bawakan secara dekatlah fasiliti-fasiliti yang ada di pejabat-pejabat SPRM. Cuma kalau di sekitar Lembah Kelang ini, kalau boleh diaturkan untuk melawat kita boleh aturkanlah. Cumanya bila dah semakin banyak kelas, so mungkin ada kekangan di situlah. Jadi kami di peringkat jawatankuasa ada menyediakan video untuk tayangan di kelas. Tapi kalau mungkin macam kolej, biasanya kalau universiti swasta ni mungkin ada bilangan yang sedikit. So kalau itu dia nak datang melawat, insya-Allah kita boleh bantulah untuk memberi pendedahan dan juga melihat sebenar dengan mata sendiri fasiliti yang ada di pejabat SPRM. Contoh macam stesen radio streaming Mac FM yang satu-satunya ada di Malaysia ni di bawah agensi penguatkuasa. Kita boleh kongsikan. Mungkin juga melihat lokap, tapi untuk lokap kita memang mendapat sedikit kekangan memandangkan lokap kalau di pejabat di SPRM Putrajaya ini agak busy menerima tetamu-tetamu yang dipanggil di situ. Okey, ini adalah contoh di mana kelas di UKM menjemput pegawai SPRM yang terlibat dalam kes yang besar lah di utara tanah air. Kita jemput dia ke kelas untuk berkongsi pengalaman yang sebenar. Jadi dalam situasi seperti ini, kita nak pegawai ini kongsikan apa yang berlaku, apakah cabaran, apakah yang dialami dalam situasi sebenar melaksanakan tugas dalam agenda memerangi rasuah ni. So kita panggil dengan harapan para pelajar kita ini mendapat sesuatu yang bermanfaat lah dan menyuntik semangat mereka tidak akan terlibat dengan jenayah rasuah apabila masuk dalam industri nanti. So seterusnya dalam kelas yang pertama ini juga akan berlakulah pembentukan kumpulan untuk tugasan. Ini sebagai satu guideline sebab pengalaman saya semasa saya menjadi tenaga pengajar ini di UKM bersama dengan Dr. Mujahid. Dr. Mujahid ini dia strateginya berbeza sedikit. Pembentukan kumpulan ini telah pun dia war-warkan di awal kelas. So pada minggu tersebut kumpulan itu telah pun terbentuk. Jadi dari segi pembentukan kumpulan itu kita telah jimatkan masalah sebab Dr. Mujahid daripada awal dia telah bentuk grup WhatsApp untuk kelas itu dan dia akan minta para pelajar masuk dalam kumpulan. So apabila kelas untuk modul ini, kumpulan itu telah pun terbentuk. So ini secara guideline sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa pengagihan kumpulan ini mengikut yang selesa dan juga mengikut kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan lah. Ini sebagai satu guideline di mana untuk kumpulan yang sesuai difikirkan adalah 5 hingga 10 orang pelajar. Kita mixkan mereka dari segi kaum jantina dan juga khusus agar tidak ada halangan dari segi komunikasinya dan juga di akhir nanti kita akan mendapat satu kumpulan pelajar dalam KIAR ini yang menerima satu sama lain dan juga bersepakat dari segi agenda memerangi rasuah lah. Dan kita namakan kumpulan itu. Kalau Dr. Fazila, dia akan katakan, okay, nama kumpulan hendaklah
bertemakan anti rasuah. So banyaklah kumpulan bribe, kumpulan anti rasuah akan muncul dekat situ. Dari segi tugasan pula ini boleh diselaraskan. Tadi Dr. Zurin pun telah berkongsi dari segi tugasan untuk para pelajar dalam kelas ini bagaimana. Tetapi ini cadangannya adalah dari segi tugasan, 2 tugasan kumpulan, 2 tugasan individu, satu tugasan individu ataupun berkumpulan, yang mana-mana satu. Tadi dalam salah satu soalan chat yang saya tengok semasa sesi Dr. Zurin, dia tanyakan boleh tak ada exam, final exam. So di bawah jawatankuasa ini yang dipengerusikan oleh Dr. Fazilah, pegangan ataupun apa yang beliau nyatakan, kelas ini tidak ada final exam lah. Tapi ini nanti akan diselaraskan semula oleh Dr. Fazilah. Tetapi pengalaman saya dalam kumpulan ini, dalam tim ini, jawatankuasa ini, kita cuma memberikan tugasan kepada para pelajar. So ini tugasan yang pertama adalah PSA. So, para pelajar dikehendaki untuk menyediakan video pendek anti rasuah. Temanya sudah tentu anti rasuah ataupun integriti. Kita tak lari. Memang itulah temanya. Cuma mungkin topik-topik spesifik akan diberikan seperti mana yang telah diberikan contoh oleh Dr. Zuri sebentar tadi lah. Dan contoh mungkin integriti mahasiswa ataupun peranan suri rumah dalam memerangi rasuah. Dibentukkan tema ini dalam bentuk video pendek. So apabila mereka telah membuat video ini, so akan dibuat pembentangan. Okay, so dari segi details tugasan ini adalah arahan tugasan itu kan, kita nyatakan tidak melebihi video itu dalam tempoh 1 hingga 3 minit. Sama ada menggunakan apps ataupun lakonan, itu kita terbuka kepada kumpulan untuk mereka decide. Cumanya kalau dari segi lakonan ini, kadang-kadang kita akan melihat bakat-bakat dan juga mesej-mesej yang kreatif yang ditimbulkan oleh para pelajar. Dan ada kalanya video-video yang kreatif ini kami gunakan dan tayangkan di program-program anti rasuah yang kami laksanakan. Okey, pemarkahan ini adalah terpulang kepada para tenaga pengajar sekalian lah. Ini sebagai satu guideline di sini. Okey, pembentangan PSA biasanya kalau saya dengan Dr. Mujahid di UKM, saya akan bawa lah beberapa orang pegawai untuk menilai. Maksudnya ada penilai ataupun juri ini adalah juri bebas yang saya bawa untuk menilai kita punya tugasan. So pelajar mungkin akan lebih bersiap sedia dengan lebih lah. Sebab yang bagi markah ni bukan yang tenaga pengajar asal. Dia adalah pegawai SPRM yang kita katakan biasa membuat tugasan video-video di SPRM. Okay, tugasan yang kedua adalah dari segi kajian kes. So kajian kes ini di mana kumpulan pelajar dikehendaki untuk membuat sedikit carian ataupun penyelidikan mengenai topik yang kita telah tentukan untuk disiapkan oleh kumpulan pelajar. Dan kajian kes ini juga akan dibentangkan. Ada kalanya dari segi pembentangan tenaga pengajar sahaja yang akan membuat penilaian dari segi markah. Tetapi sama juga strategi, kadang-kadang kami bawakan juga rakan-rakan daripada SPRM ini untuk menilai bersama di kelas tersebut untuk memberi markah. Ini dari segi guideline lah, tetapi guideline yang diberikan tadi oleh Dr. Zurin dia lebih jelas. Dan saya ingat perkara ini juga boleh ditambah baik mengikut keperluan IPT masing-masing. Ini sebagai garis panduannya. Okey, dari segi pemarkahan pun sama juga untuk dinilai. Okey, pembentangan macam saya cakap tadi lah, dari segi pembentangan. So ini terpulang dengan tuan-tuan dan puan-puan yang pada saya lebih faham, yang lebih berpengalaman apakah kaedah terbaik dari segi tools ataupun apps untuk pembentangan oleh para pelajar ini. Ini pecahan markah lah untuk kajian kes tadi. Okey, tadi adalah tugasan berkumpulan. Ini pula adalah bentuk tugasan yang kedua, iaitu tugasan individu.
Untuk tugasan individu, kita bagi dua juga. Yang pertama adalah kajian kes individu. Kajian kes individu ni dia sangat simple. Okey, dia sangat simple. Penulisan setakat 2 muka surat sebab pemberat tidaklah berat sangat pun, 10% kan. Tema pun ditetapkan. Kita akan berikan tema ataupun kita berikan tajuk untuk individu ini. Antara strategi yang pernah digunakan adalah katakan untuk satu kumpulan itu dia ada 10 orang. So kumpulan ini diberi tema tuntutan palsu. Di semua pelajar dalam ahli kumpulan A ini akan mencari mungkin keratan-keratan akhbar ataupun mengkaji kes-kes yang berkaitan dengan tuntutan palsu. Tapi setiap orang akan mengemukakan kes-kes yang berbeza. Cuma tema adalah tuntutan palsu. Itu salah satu strategilah yang pernah digunakan dalam memberi tugasan kepada para pelajar. Tugasan yang kedua di bawah tugasan individu, macam tadi adanya refleksi, kita buat aktiviti kemasyarakatan dan balik nanti para pelajar ini akan membuat refleksi ataupun kita akan buatkan kuis ataupun role play. Terpulang mana-mana pilihan para tenaga pengajar sekalian lah untuk dia memenuhi 10% ataupun berapa markah yang diberikan pemberat kepada tugasan yang kedua tadi. Ini sebagai peringatan sahaja, memandangkan kita dalam kelas KIAR, tidak ada kompromi berkaitan dengan isu integriti, mungkin dia meniru, mungkin dia menipu, mungkin dia menciplak. So sekiranya perkara ini berlaku, sebagai tenaga pengajar saya rasa perlu untuk ditegur. Biasalah, saya rasa tuan-tuan dan puan lebih arif daripada kami, tetapi kami di SPRM ini sekiranya perkara ini telah ditegur, sekurang-kurangnya kita telah menjalankan mesej anti rasuah itu kepada para pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, modul 1 dia akan berakhir di slide ini. So ini adalah slide yang terakhir. Tidak ada soalan ditanyakan kepada saya? Assalamualaikum puan, saya ada soalan. Soalan saya berkenaan dengan aktiviti kemasyarakatan. So basically, adakah aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan oleh pelajar sama dengan aktiviti yang mereka jalankan sewaktu membuat khidmat komuniti ataupun social service? Okey. Social service di bawah universiti. Ini saya bercerita mengenai pengalaman saya semasa menjadi tenaga pengajar di UKM bersama dengan Dr. Fazila. Di bawah tugasan individu aktiviti kemasyarakatan ini, apa yang kami buat ialah kita bawakan para pelajar ini turun untuk bertemu dengan masyarakat pada Hari Anti Rasuah Antarabangsa 9 Disember, dan apa yang mereka buat, mereka akan menemu bual siapa sahaja yang mereka jumpa pada waktu tersebut. Saya ingat kita ada 2 tema yang pernah kita jalankan. Pertama, kita bertemu dengan masyarakat peniaga. Yang kedua, kita pernah bertemu dengan masyarakat rumah ibadat. So, 2 benda ni. Itu di bawah UKM. Kita pernah buat program yang kita anjurkan bersama dengan komuniti. Saya ingat pada waktu itu dia adalah komuniti di salah sebuah taman di negeri Melaka. Cumanya kita buat secara online, kelas pada waktu itu dalam tempoh COVID. Jadi pelajar tak boleh nak keluar, kita cuma bertemu secara online lah. Tetapi itu juga bolehlah dikategorikan sebagai aktiviti kemasyarakatan. Kalau kita lihat kan aktiviti kemasyarakatan ni, kalau misal kata kita buat 1 campur 1, ya, jadi 1 untuk tahap 2 itu adalah berorientasikan kemasyarakatan. Maksudnya kita boleh bawa pelajar kita masuk ke dalam komuniti untuk menjalankan aktiviti-aktiviti berkenaan dengan rasuah. Ya. Yang bertanya itu, ya, yang bertanya tadi, untuk aktiviti kemasyarakatan ini adalah untuk tahap untuk kredit yang 1+1. Okay, faham. So basically aktiviti kemasyarakatan tu adalah more toward kepada program anti rasuah lah, bukan aktiviti kemasyarakatan yang dibuat oleh pelajar seperti gotong royong dan sebagainya. Oh, tidak, ya, anti rasuah. Dan ia hanya untuk yang 1+1. Maksudnya ada tahap pertama dan juga ada tahap kedua. Okey, jelas, terima kasih. Kemudian kalau misal kata nak buat aktiviti kemasyarakatan yang termasuk dalam 20% itu,
di mana kita boleh pilih di antara kuis ataupun kuis ataupun walkabout. Walkabout itu yang macam Puan Su terangkan. Itu kita panggil walkabout yang termasuk dalam 20% tadi. Dan aktiviti kemasyarakatan dalam 1+1 credit hours itu adalah yang berkaitan dengan anti rasuah.